Sebelum saya nak tanya awak ni, saya nak kontrol perut saya sekejap. Di mana Kenapa? mengikut laporan Kementerian Kesihatan Malaysia, sejumlah 60% rakyat Malaysia mengalami masalah berat badan yang berlebihan ataupun dalam bahasa Tapi dia mudahnya tak kata ukur lilit perut yang berlebihan. Awak ni maknanya itulah antaranya maksudnya. Waktu saya sekarang sedang mengempiskan perut saya. Tak, saya tahu jauh lagi perjalanan awak tu. Kan, Okey, baik. tapi ada caranya untuk kita mengurangkan kebuncitan atau selain padanya ada pelampung kat tangan ke kan macam tu saja. Kontrol makan dan apa jenis-jenis makanan yang kita ambil. Baik, bersama kita macam biasa Datuk Nazim Johan, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. We are what we eat. Yes. Kan? Itu okey tu perut tu. Okey lagi Okey Tapi lagi, muda tak boleh nak cakap lah. Sekarang kan. Muda lagi. Tengok 5 tahun lagi. Tapi kadang-kadang budak-budak kecil pun dah perut agak bloated kan. Dia macam mana? Adakah sebab kita kadang-kadang ibu bapa, yalah anak suruh nampak comel, cute kan, chubby. Tapi kalau kita tengok kanak-kanak tu makanan dia orang berhasiat, tapi kenapa boleh berlaku kebuncitan juga? Tak juga awak. Tak juga. Datuk silakan. Mungkin kita cerita sikit tabiat makanan ya. Ini antara laporan-laporan yang kita dapat yang rasanya tersentuh juga ya. Kita dapat aduan yang penyakit buah pinggang. Ini antaranya ya. Ia juga disebabkan oleh makanan. Ada mengadu saudara-saudara dia yang kuat makan makanan fast food ini, nampak gayanya di attack di buah pinggang. Yang mengandungi monosodium glutamate tu kan. Ada kawan saya seorang tu dia kata dia makan banyak chips ni sampai dia punya lelangit terjatuh. Jatuh lelangit ke atas sini sampai begitu kuatnya tak kuat chemical yang ada di dalam makanan itu. Dan terkini salah seorang kaki tangan kita yang nampaknya anak dia yang kecil ni suka sangat makan mi segera. Maggi. Tak tahu apa benda. Semua lagi sekarang ni dah banyak. Sekarang ni dah lalu banyak kan. Macam-macam jenama. Jadi tiba-tiba dia mendapat kidney failure. Budak 2 tahun boleh kidney failure. Ya Allah. Cuba bayangkan ya. Jadi yang kita perlu lihat sebagai pengguna, kita ingat ya, kita, anak-anak kita, kita terutama anak-anak kita mempunyai tanggungjawab. Kita sendiri pun bila kita makan, kita kena lihat apa yang kita makan itu nombor satu berhasiat dan berkat lah. Kita cerita dari sudut kan. Tapi kita juga kita cerita pasal halal. Ini pun meliputi halal juga. Kalau makan banyak pun jadi tak halal, jadi haram kan. Jadi yang kita nak kongsi adalah pemakanan ini bila dia tidak jaga ya, dia seolah-olah kita merosakkan diri kita. Kalau kita makan gula banyak dah jadi diabetik. Kita makan bahan-bahan yang tidak baik, kadang-kadang ini melibat jantung, buah pinggang, dan benda ni bukannya kira ada spare pun. Kalau kereta boleh repair. Yalah orang kata bolehlah pindah buah pinggang di mana-mana, tapi benda ni bukan benda mudah. Benda kesihatan ni jangan ambil mudah. Dan kita ingat ini semua adalah aset kita. Dan terutama anak-anak kita sudah tentu menjadi aset kita, aset agama kita, aset bangsa kita. Jadi kita kena perlu jaga. Nombor satu, macam Ustazah tadi sebut, memang itu yang nombor satu. Anak-anak ni kita perlu jaga supaya dia boleh menjadi aset kepada pembangunan negara kita. Kalau anak-anak dah sakit, macam mana? Jadi yang kita tengok daripada sudut makanannya, statistik yang terkini, penyakit yang disebabkan makanan ini cukup banyak. Mula-mula dia mula dengan gemuk, tapi nasib baik tak ada dalam studio ni. Tapi itu sensitif pun. Tapi kadang-kadang kita sebut orang marah, tapi rasanya perlu sebut pasal kalau lah macam inilah kata ya. Kalau orang kaya, kita biasa sebut orang kaya kalau sakit pun tak berbaloi. Apa lagi? Banyak geng kita pun bukannya kaya pun. Jadi dah lah tak kaya, sakit pula. Kalau dia sakit, dia kaya tak apalah, dia bolehlah pergi ke hospital 5 star, 6 star. Tapi hakikatnya hari ini dah lah susah dan sakit pula. Jadi kita perlu menentukan pemakanan itu dijaga daripada awal. Apa yang nak makan ni? Kita yang ini saya rasa kita mungkin perlu belajar dengan kawan-kawan kita orang Cina, kerana dia orang ni nampak memanglah ada habit-habit yang tidak baik.
Tapi dia orang cukup jaga, contohnya makanan-makanan berkhasiat. Herbal. Dia cuba jaga ya. Walaupun memanglah dia makan sapa, benda tu tidak elok, tapi kita mengikut habit sapa. Dulu orang kita tidak makan malam. Kan? Tapi bila mungkin dah berkawan tu, Cina makan sampai pukul 8, pukul 10. Cina habis awal, tapi dia malam disambung lagi. Tapi dia kontra kan dengan makanan-makanan sihat. Pasal kita tengok makanan-makanan kesihatan ni, dia orang jaga. Ubat-ubat ni yang syarikat-syarikat yang menjual ubat-ubat yang untuk kesihatan ni cukup dilangani oleh orang Cina. Tapi kita mungkin kurang bagian itu, kesihatan. Jadi kita lihat penyakit-penyakit hari ini, kalau ikut apa yang kita diberitahu, kebanyakan macam darah tinggi ke kencing manis adalah kepada orang Islam. Jadi ini pun ada yang tak kena juga, patutnya kita lebih lagi berhati-hati. Saya fahamkan Datuk, kalau dengan isteri Datuk, bila keluar jalan-jalan, jarang kan makan dekat kedai luar. Kurang. Macam mana? Apa yang mendorong Datuk sebegitu dan apa alternatifnya Datuk? Dan nombor satu, kita tidak tahu apa yang kita makan. Mungkin diletak, dihidang cantik, tapi proses sama ada halal yang kita biasa cerita. Nombor dua, kebersihan. Sayur ni beberapa kali kita tengok sendiri ya. Sayur? Kita nak makan nasi ayam yang paling best sekali di satu tempat di Kuala Lumpur. So, kita tengok beratur orang. Lepas tu tengok dia tengah prepare salad tu. Rupanya dia ambil daripada salad, daripada kotak tu terus letak basuh pun. Itu satu hal. Ada satu lagi yang di kedai-kedai restoran tepi jalan ni dan gerai-gerai ni, sayur tu daripada beg plastik tu dicelup je. Kalau ulat tidur pun jadi bangun lah. jadi orang tak kisah. Jadi mungkin masyarakat kita belum faham terhadap keperluan mereka bertanggungjawab menyediakan makanan. Jadi kita tak nak lah. Tak pasal-pasal dia tak bertanggungjawab, kita pula tidak bertanggungjawab dengan keluarga kita. Kerana kita sendiri yang tidak menjaga. Pasal kita kena tengok. Sebab tu kita nak makan, kita pergi tempat yang regular. Ini kita dah tahu. Dan ini perlu. Pasal ada juga ya. Ini aduan yang kita terima ya. Satu lagi, ini satu tip jugalah. Kalau pergi makan dekat luar. Penting tu Datuk, sebagai antara rangkuman perbincangan kita. Untuk Emma. Okey. Jangan cerewet sangat. Cerewet dari pemilihan makanan. Tak sedap lah, masin lah, apa benda. Kalau dah pergi kat luar tu, kena agak-agak kena terima hakikat lah. Pasal ada setengah-setengah ni, dia orang pasal dia tidak ada etik kan. Bila kita tidak ada etik, kita tidak mencari keberkatan. Jadi kita buat je. Bila kita komplain, dia marah. Bila dia marah, ada yang ludah pun ada. Jadi tak payahlah kita mengambil resiko. Tak payah nak ambil resiko ni lah. Pasal ini ada aduan yang kita terima kan. Jadi lebih baik kita tidak ambil resiko. Dan makan ni pun ala kadar. Bukan makan nak kenyang-kenyang, nak untuk hidup, untuk makan. Kita makan pun setakat tidak lapar kan, kalau nak ikut kan. Baru makan bila lapar mati sebelum kenyang. Exactly. Jadi tidaklah kita ada berat yang berlebihan, dan paling malang sekali kita pun cukup kurang beriadah. Kita boleh buat survey. Jadi inilah antara benda tips kita lah. Kalau kita nak makan, kita tentukan energi itu dibakar. Ada yang kawan kat luar kata tadi, dibakar tengah panas. Ada juga tak tahulah, mungkin itu teori baru ke. Di samping lagi tengah panas je. Dah duduk tengah panas tak? Bakar. Bakar lemak bawah cahaya matahari. Ada yang kata sebab dia kata pemancing tidak gemuk. Tak tahulah. Ini kena kita pergi check. Kena check balik. Terima kasih Datuk. Sama-sama. Hari ini ringkas je, tetapi insya-Allah kita akan ada minggu seterusnya bersama Datuk. Tapi yang penting ingat, makanan tu memang mempengaruhi kita, dan kita tengok zat-zat makanan, kandungan zat tu macam mana, sebab dia mempengaruhi juga bukan daripada segi fizikal tapi mental kita juga. Ya, betul. Terima kasih sekali lagi Datuk bersama kita hari ini, dan kita harap agar tip yang dikongsikan oleh Datuk itu memberikan bantuan untuk kita semua supaya memperbaiki gaya pemakanan kita. Dan